Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam, yang Maha Pencipta, yang Maha Berkuasa, yang Maha Bijaksana. Segala-galanya tunduk dan patuh kepada perintahnya, dan tidak ada yang mengingkari perintahnya dan bertentangan dengan apa yang diwahyukan, melainkan orang itu adalah orang rugi dan binasa. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Ni ke? Ada gangguan suara. Okey dah. Muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey dah kan suara kita? Okey. Cuba sound check 1 2 sound check 1 2. Oh ada bunyi lagi. Ni ke saya? Sound check. Ni kot ni. Ni. Dia ke terbuka ke bukan? Sound check 1 2 sound check. Rasa macam okey dah. Bunyi okey dah. Okey. So okey. Bismillah. Cubaan 1 2. Masih lagi. Boleh. Hello. Assalamualaikum. Cubaan 1 2. Cubaan 1 2 cubaan. 1 2 cubaan. 1 2 cubaan 1 2. Ni kot kat sida. Cubaan 1 2 sound check 1 2. Suara okey. Boleh dah. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi kita hari ini bertemu dalam siri-siri terakhir kuliah kita berkaitan dengan manhaj jalan golongan salaf, yang mana pada pagi ini kita nak bincang prinsip yang ke-10, iaitu membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membantah para penyimpang agama. Membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membantah para penyimpang agama. Kita dah menyatakan pada minggu lepas tentang prinsip ini, bahawa kita mesti menjadi pejuang pembela sunnah. Sebab itu golongan-golongan dulu apa saja mereka datang dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berjuang menjadi orang yang mempromosikan sunnah Nabi, bukan mempromosikan benda yang Nabi tak suruh, Nabi tak ajar. Kadang-kadang zaman kita ni zaman terbalik. Terbalik macam mana? Dia tahu benda ni sunnah Nabi, dia duduk berjuang kepada benda yang bukan sunnah Nabi, dengan alasan benda bukan semua benda yang Nabi tak buat kita tak boleh buat. Kalaupun kita guna argument bukan semua benda Nabi tak buat kita tak boleh buat, kita kena juga tahu bahawa benda yang Nabi buat adalah yang paling utama. Yang paling utama. Okey. Jadi marilah sama-sama kita menjadi pembela sunnah Nabi, mempersiapkan diri dengan bekal ilmu dan kekuatan untuk menjadi pejuang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada orang yang mendengar satu sunnah dan menyampaikan kepada orang lain. Allahul musta'an. Jadi semoga Allah Taala bantu kita dalam memperjuangkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para pejuang sunnah inilah, itulah ahlu hadis,
mereka yang membela dan menjaga asas-asas agama. Kalau dibiarkan kepada orang-orang yang golongan menyimpang, mereka akan buat dalam agama ni apa sahaja yang mereka suka, dan mereka akan merosakkan agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Kita kena ingat dan kita kena jelas, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, agama ini milik Allah. Kita menyembah Allah, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Esa. Antara pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah tidak menyembah Allah dengan sesuatu yang remeh dan sia-sia. Dan antara pengagungan kita kepada Allah ialah mengagungkan Allah dengan apa yang Allah wahyukan kepada hamba-Nya melalui Al-Quran dan juga sunnah. Jangan pula kita mereka-reka sesuatu dalam agama lalu kita buat seolah-olah kita tahu apa yang Nabi SAW tidak tahu. Itu adalah satu penyimpangan dan itu adalah satu pembohongan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh kerana itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuklah jihad yang kita dah bincangkan sebelum daripada ni, membela sunnah itu lebih utama daripada jihad. Membela sunnah lebih utama daripada jihad. Benda inilah yang kita nak suruh masyarakat kita faham dan benda inilah yang kita nak suruh masyarakat kita sedar betapa kita mesti memperjuangkan dan berjihad mempertahankan, membela sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, justru pada hari ini kita nak bincang masalah bagaimana membantah para penyimpang agama. Bagaimana membantah para penyimpang agama. Sesungguhnya membela kemurnian agama dan membantah para ahli bid'ah dengan argumen dan hujjah merupakan kewajipan yang amat mulia dan landasan utama dalam agama. Kita sedar perkara tersebut. Membela kemurnian agama. Apa kita nak bela agama? Sebab agama kita nak bela di atas agama yang murni, yang asli. Apa yang boleh merosakkan dia? Ialah ahli bid'ah yang menokok nambah agama. Ini adalah merupakan tugas yang amat mulia dan landasan utama dalam agama. Oleh kerananya para ulama salafus salih lebih mengutamakannya daripada ibadat sunnah. Banyak ibadat sunat dengan membela sunnah. Yang mana lebih wajib membela sunnah daripada buat ibadat sunat. Bahkan mereka menilai bahawa hal tersebut merupakan jihad dan ketaatan yang sangat utama. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, manakah yang engkau lebih sukai antara orang yang berpuasa sunat, solat sunat, iktikaf berbanding seorang yang membantah ahli bid'ah? Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau dia salat dan iktikaf maka maslahatnya untuk dirinya peribadi. Tetapi kalau dia membantah ahli bid'ah maka maslahatnya untuk kaum muslimin, dan ini lebih utama. Ini lebih utama. Ini kerja besar ni, kerja ulama besar, menjaga keaslian agama dan membantah ahli bid'ah. Banyak sekali dalil-dalil Al-Quran dan hadis serta asar salaf yang menegaskan anjuran membantah ahli batil. Bukti akan hal itu bahawa judul kitab yang ditulis oleh para ulama tentang bantahan kepada ahli bid'ah dan para penyesat banyak sekali, bahkan berjilid-jilid. Secara bukti maknanya ulama dulu dia karang kitab untuk membantah ahli-ahli bid'ah. Maka dia bukan sekadar buat ibadat, dia berusaha untuk membantah ahli bid'ah. Namun
bagi orang yang melakukan tugas mulia ini harus memiliki beberapa kriteria agar bantahannya sesuai tujuan, iaitu ikhlas, berilmu, adil dan kuat dalam berhujjah. Dalam membantah ahli batil terdapat beberapa faedah yang sangat mulia. Yang pertama, kerja orang yang membantah penyimpangan ni bukan nak bergaduh, sebaliknya nak menyebarkan kebenaran. Sebab kalau tidak ada orang yang bantah, kebatilan itu akan menyebar. Bila ada yang membantah perkara ini, maka kebenaran itu akan menyebar dan bahkan boleh mengalahkan kebatilan tersebut. Ini nombor satu. Tujuan kita bantah kerana kita nak menyebarkan perkara yang benar. Yang kedua, memberikan nasihat kepada para penyimpang agar kembali kepada jalan kebenaran. Tujuan kita bantah tu juga dalam bab nasihat. Nasihat kepada siapa? Nasihat kepada orang yang terlibat, agar mereka ni kembali kepada jalan yang benar. Yang ketiga, membantah ahli batil, faedah dia membela agama dari noda-noda. Kalau kita tak bantah, agama tu rosak, hancur. Agama ni rosak kalau dia orang ni duk main tokok tambah. Jadi orang yang mempertahankan sunnah, dia sebenarnya membela agama dari noda-noda kotoran. Yang keempat, menunaikan kewajipan. Kita yang duk bantah ni, sebab kalau tak ada orang bantah, semua berdosa. Jadi kita ni ambil satu bentuk tanggungjawab untuk bantah, panggil hilanglah fardu kifayah itu, kewajipan yang bersifat kifayah. Bahkan dia mendapat pahala serta membantu kaum muslimin. Yang keempat, bila kita duduk bantah ahli bid'ah, maka dia mempersempitkan ruang bagi mereka untuk bergerak. Sebab kalau mereka ni rasa tak ada orang yang bantah, mereka lagi berani untuk menyebarkan dakwah dan kesesatan mereka. Dan apabila kita diam dari kebatilan dan ahli batil, maka akan membawa kesan negatif yang banyak sekali. Antaranya, turunnya darjat ahli sunnah kerana mereka meninggalkan kewajipan agama yang mulia ini. Okay? Kalau kita tak buat, maka Allah Ta'ala akan turunkan darjat kepada ahli sunnah. Kenapa? Kerana mereka meninggalkan ajaran yang wajib. Yang wajibnya apa? Menjaga agama yang mulia ini. Itu kesan negatif, turun darjat. Yang kedua, kalau kita diam, ahli batil akan menang ke atas ahli sunnah. Walaupun sunnah tu benar, yang batil itu tak benar, tetapi kerana diamnya ahli sunnah dan dibiarkan ahli batil, maka mereka akan menang ke atas ahli sunnah. Dan ini menyebabkan lemahnya kebenaran dan kuatnya kebatilan. Lama-lama kebenaran makin lemah dan kebatilan makin kuat. Yang ketiga, merebaknya kesesatan dan kerancuan akidah. Kalau orang tak perasan dan tidak ada orang yang menjelaskan kebenaran, kebatilan ini akan menyebabkan kesesatan tu tersebar. Lama kelamaan dia jadi satu kepercayaan yang duduk dalam hati orang-orang awam, lalu kerancuan pula dari sudut akidah. Kucak-kacir habis akidah umat jika dibiarkan mereka ini berleluasa, dan menjadikan umat Islam itu hina, dan sehingga akhirnya tidak ada pemisah yang mana satu sunnah, yang mana satu bid'ah. Kalau semua amalan ni baik belaka, kita tak akan kenal apa benda hak Nabi ajar, apa benda hak Nabi tak ajar. Kita tak akan lebih mendahulukan sunnah daripada bid'ah, kerana pada pandangan ahli bid'ah, yang mereka buat itu boleh, yang mereka buat itu harus, tidak boleh diingkari, dan mereka berhujah itu adalah khilaf. Tapi sebenarnya bila kita biarkan orang tak reti nak nilai mana satu sunnah, mana satu bukan sunnah. Jadi sebab itu mesti ada pihak yang
mengajak kebatilan ini mengajak ahli kebatilan meninggalkan batil dan berpindah kepada ajaran yang benar. Maka setelah penjelasan ini, janganlah anda tertipu dengan komentar sebahagian orang, iaitu janganlah kalian memecah belah barisan dari dalam. Janganlah menabur debu dari luar. Janganlah memunculkan perselisihan dalam tubuh umat. Kita harus toleransi sesama kita. Subhanallah. Apakah mereka menyebarkan kesesatan, kerosakan dan kemungkaran, lalu kita pula yang disuruh diam saja? Kenapa mereka saja tidak diam dari menyebarkan perkara-perkara yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka tidak diam di saat mereka menyebarkan kesesatan dan mereka menyimpangkan manusia daripada petunjuk sunnah? Tiba-tiba bila ada orang nak ajak orang sunnah kepada orang Islam kepada sunnah Nabi yang sebenar, mereka pula mari dengan slogan janganlah memecah belah masyarakat. Sekarang ini siapa yang mengajak manusia meninggalkan kesatuan umat? Mereka, dengan mengajak kepada kebatilan, dengan mengajak kepada dengan mengajak kepada perselisihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengajak orang meninggalkan Islam yang sebenar. Tiba-tiba mari kita nak tegur dia berkata jangan memecah belahkan masyarakat. Siapa sebenarnya sedang memecah belahkan masyarakat dan menyimpangkan masyarakat daripada petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa sebenarnya? Kalau kita fikir sejenak, sebenarnya orang yang mengajak kepada sunnah ni tak ada langsung niat memecah belahkan masyarakat. Bahkan kesatuan umat ni terhasil apabila kita semua bersatu di atas petunjuk Al-Quran dan bersatu di atas sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ahli sunnah yang mengajak kepada perpecahan. Sebaliknya ahli bid'ah lah yang mengajak kepada perselisihan di saat mereka mengajak manusia meninggalkan sunnah baginda. Jadi orang ni buat, orang tu tinggal, orang ni tinggal, orang ni tinggal. Itulah namanya hilangnya kesatuan. Allahul Musta'an. Ni terbalik. Dia buat pecah, ona, kita pula kena diam. Kita nak basuh tak boleh. Kita pula kena diam. Ini adalah perkara tak benar. Tak betul. Macam tu tak betul. Kesian kita. Orang lain buat ona, kita nak tegur tak boleh. Bila kita tegur, kita pula dikatakan buat ona. Terbalik. Ini terbalik. Jadi, membantah ahli batil merupakan tugas yang sangat mulia, termasuk jihad fi sabilillah. Ingat apa tu? Syekhul Islam mengatakan bahawa orang yang membantah ahli bid'ah termasuk orang yang berjihad. Sampai-sampai Yahya ibn Ma'in rahimahullah berkata membela sunnah lebih utama dari jihad. Dan para ulama menegaskan bahawa membongkar kedustaan dan penyimpangan ahli bid'ah tak termasuk ghibah yang terlarang. Sekarang ni bila kita nak sebarkan tentang bid'ah seseorang, kita kena sebut dia ni buat tak betul, dia ni menyimpang, dia ni meninggalkan sunnah. Apakah itu termasuk dalam mengumpat? Jawapannya tidak. Tidak. Kita semua tahu bahawa ghibah pada asalnya hukumnya haram. Tapi dalam beberapa keadaan hal itu diperbolehkan. Seorang ulama telah mengumpulkannya, yakni bab keadaan bolehnya mengumpat, berbicara tentang orang. Bolehnya dalam beberapa situasi. Seorang ulama telah mengumpulkannya dalam bait yang berikut. Wal qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin madha mutadhallimun wa mu'arrifun muta'adhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhirin wa mudhahhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalatil munkari. Orang yang jelek itu tidak termasuk ghibah dalam 6 keadaan. Kata penyair ni,
6 keadaan Tuhan tak kira benda ni ghibah. Tuhan tak kira benda ni mengumpat. Apa dia yang 6 tersebut? Orang yang terzalimi, orang yang mengenalkan, orang yang memperingatkan. Macam mana ni orang yang terzalimi ni? Orang yang terzalimi dia tak kena mengumpat. Kalau dia kata aku ni fulan bin fulan dia buat jahat kat aku, dia pun cerita keburukan si fulan terhadap dia, maka dia dizalimi. Bila dia cerita kejahatan orang yang menzalimi dia, maka dia tidak dikira mengumpat. Itu satu. Yang kedua, mengenalkan. Mengenalkan ni maknanya kalau orang tanya kita, dia ni siapa siapa dia ni, kita berkata oh Pak Mat tu, Pak Mat tempang. Orang panggil tempang sebab kaki dia tempang. Jadi kita bila sebut perkara tersebut, kita tidak dikira mengumpat, kerana itu memperkenalkan orang ciri-ciri dia adalah tempang. Lalu kita bagi tahu untuk orang kenal dia, bukan untuk memburuk-burukkan dia. Yang ketiga, dan memperingatkan, muhazzirin, orang yang memperingatkan kawan yang lain. Jangan buat macam tu, orang ni tak betul, aku pernah berniaga dengan dia, tiba-tiba kena tipu, begini. Maka kalau memberi peringatan itu tak apa. Yang seterusnya, terhadap orang yang menampakkan kefasikan, yang terang-terang buat fasik, kita tak tersembunyi lagi. Dia terang-terangan berbuat kefasikan, tidak tersembunyi, maka dia dikira, kalau orang sebut keburukan dia, tidak dikira mengumpat. Yang keenam, dan yang meminta fatwa. Minta fatwa sesuai dengan kehendak dia, sesuai dengan hawa nafsu dia pun tak boleh. Wali muzhirin fisqan, orang yang menzahirkan kefasikan, kita boleh mengumpat dia dan tidak dikira mengumpat. Dan yang seterusnya, dan orang yang meminta pertolongan untuk meminta fatwa. Dia pun cerita ada orang ni begini dia hukum dia buat begini, apa hukum dia dalam masalah ni. Maka dia tidak dihitung sebagai dosa yang dia tidak dihitung sebagai dosa lah, yang membelenggu, kerana berlaku dalam keadaan dia nak menceritakan kepada orang kefasikan yang berlaku. Wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkiri, dan orang yang meminta tolong untuk hilangkan kemungkaran. Ini tidak dinamakan mengumpat. Orang minta tolong macam mana? Dia minta tolong dengan kita, aku ni nak minta tolong kamu. Siapa dia orang kapal ni yang buat benda mungkar ni? Isap okok ke, isap dadah ke apa? Siapa dia yang buat dekat kampung kita? Contohnya, dia minta tolong. Maka orang tu beroyak, orang ni film fulan. Dia bagi tahu kepada orang yang minta fatwa tu, bahawa orang ni lah si fulan dan si fulan, setiap bagi si fulan berbuat begini, maka dia bagi tahu kerana tujuan mengingkari kemungkaran yang dia lakukan. Maka di saat itu tidaklah dia dikira sebagai mengumpat ataupun ghibah. Ada berapa tu jalan untuk selamat daripada ghibah? Jalan untuk selamat daripada ghibah iaitulah keadaan orang yang dizalimi. Yang kedua, untuk memperkenalkan seseorang. Yang ketiga, untuk menasihati seseorang. Yang keempat, untuk menjelaskan kefasikan seseorang. Dan yang kelima, untuk meminta pertolongan untuk bilangan kemungkaran. Untuk hilangkan kemungkaran. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Habis takat tu je kita buku kita ni. Jadi alhamdulillah, menjadi satu kewajipan kepada kita untuk mengingkari kemungkaran. So secara dia kena kombinasi, memperjuangkan sunnah, mengingkari kemungkaran. Kalau kita tidak mengingkari kemungkaran, maka sunnah ni akan mati. Kalau kita agungkan sunnah, mungkar akan mati. Begitulah keadaan sifat dia. Saya ambil contoh beberapa isu yang berlaku sehari dua hari ni. Banyak sangat sebenarnya benda-benda yang bukan sunnah Nabi, yang telah dipromosi oleh orang-orang yang kononnya mencintai Nabi. Konon saja dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey?
Tapi benda tu benda mungkar. Banyak benda mungkar di atas nasar tu. Sehingga orang awam ni tak boleh nak membezakan mana satu yang benar, mana satu yang salah. Mereka buat zikir-zikir yang pelik, zikir-zikir yang menyimpang daripada sunnah, amalan-amalan yang pelik yang menyimpang daripada sunnah, selawat-selawat yang pelik yang menyimpang daripada sunnah. Tiba-tiba bila ada orang yang mengingkari, berlaku perdebatan. Sehingga akhirnya kerana perjuangan mereka adalah kecenderungan mereka membantu kelompok yang sama dengan mereka. Kepincangan mereka adalah kerana mereka nak bantu kelompok-kelompok yang sama dengan mereka. Padahal sewajibnya mereka memperjuangkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa jua situasi. Sekarang ni zikir ni bukan hak Nabi. Tiba-tiba dia orang ni buat. Lepas tu dia promosi. Bila orang tegur, geng-geng dia keluar semua fatwa-fatwa untuk membolehkan apa yang dia sebut sebagai zikir yang khawasul khawas. Orang khusus lagi khusus. Dia bukan sekadar zikir biasa dah. Dia zikir orang yang menganggap zikir mereka lebih baik daripada zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah perkara yang mungkar, yang mesti kita jauhi dan mesti kita perangi. Sebab itu saya dalam bab ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berusaha dan berazam untuk memerangi perkara-perkara mungkar ini. Perkara mungkar mesti diusahakan untuk diperangi, supaya agama Islam yang asal yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga. Agama Islam yang sebenar itu dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka datang dengan zikir-zikir yang pelik, amalan-amalan yang pelik, kita tinggalkan dan kita promosi sunnah. Sebab kita mencintai sunnah. Ni jangan sampai nampak apa yang diajar oleh guru dia ni, inilah yang istimewa. Walaupun tak ada dalil sunnah Nabi, walaupun sahabat tak buat, tapi oleh kerana mereka dah buat, mereka mereka dah buat dan kumpulan-kumpulan mereka pun buat, mereka sanggup untuk meninggalkan apa yang Nabi ajar semata-mata kerana bersama dengan Tok Guru dan Tok Syekh dia. Ini realiti yang kita tengok hari ni. Kumpulan-kumpulan ini semakin berlama semakin berani mempromosikan amalan-amalan yang tidak bersumber kepada sunnah. Sebaliknya, mereka buat satu amalan yang bersumberkan olahan jiwa, perasaan mereka, dan mereka rasa sebaiknya begini. Wujudlah perkara yang menyimpang dalam agama. Oleh kerana itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadilah pejuang sunnah. Itulah conclusion kita. Kalau sebagai kesimpulan buku yang kita dah baca ni, 10 prinsip manhaj salaf ni, bukan kerana kita tak. Bukan kerana aku nak jadi begitu, kerana aku nak jadi begini, tak. Ini bukan soal pilihan. Ini adalah soal kewajipan. Nak ke tak nak, ahli sunnah mesti kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti kembali lagu-lagu mana pun. Ini bukan soal kumpulan saya, kumpulan awak. Ini soal kewajipan pada dalam diri setiap individu muslim. Tidak kira apa jua latar belakang dia. Kalau dia seorang muslim, dia wajib mengimani sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sebaik-baik teladan adalah teladan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala melengkapkan kita dengan 10 ciri-ciri ini dalam menjaga tauhidnya, dalam menjaga kesucian agama, dalam membantras ahli bid'ah dan orang-orang yang berkempen kepada besarnya gerakan mereka. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan para pejuang sunnah, dan yang paling utama mengumpulkan kita bersama dengan kumpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, kerana mereka itulah sebaik-baik ahli dan mereka itulah sebaik-baik orang yang memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rasanya hari ni kena berhenti awal sikit.
Kebetulannya saya hari ini berada di IJN, dan kemudian kitab kita pun dah habis. Okey. Jadi kita nak mengambil inti kesimpulannya sebagaimana yang kita dah sebut tadi. Kebenaran ini mesti ada para pejuang. Manhaj ini mesti ada orang yang menyambung. Kalau kita tidak meletakkan diri kita dalam kumpulan yang memperjuangkan sunnah dan manhaj salaf, Al-Quran tak rugi, Islam pun tak rugi. Yang rugi adalah kita dan orang-orang yang mengikut jejak langkah kita. Kita yang rugi. Sedangkan manhaj ni tetap akan dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang mana Allah bukakan hati dia untuk menjadi pejuang sunnah, padahal pada awalnya bukan. Dan sebaliknya, berapa ramai orang yang asalnya mempromosikan dirinya sebagai pejuang sunnah, tapi di tengah jalan dia tergelincir. Ini adalah anugerah, nikmat. Doakan kepada Allah, belajar betul-betul, dan belajar bukan sekadar kerangka dia, surface dia. Kita belajar tentang inti kepada sunnah. Sebab dengan inti itulah kita boleh mengamalkan apa yang diwahyukan, dan kita boleh mengamalkan apa yang diperintahkan. Jangan kita tergelincir, jangan kita panggil mula-mula jadi pejuang sunnah, lama kelamaan gelincir. Dialah paling berdepan melawan ahli sunnah dan mempromosikan bid'ah. Tak naklah pula lagu tu. Sebab terbalik, ada orang dulu dia ni geng-geng ahli bid'ah, tapi lepas dia belajar, dia mencintai sunnah dan menjadi orang yang membela sunnah. Sebab tu nikmat ni, hidayah ni anugerah. Kita tak boleh nak jangka. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, minta sungguh-sungguh dengan Allah dan berikhtiar agar apa yang Allah Ta'ala wahyukan kita faham dan kita amalkan. Dan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala peringatkan kita untuk tidak terlibat dengannya, kita berlindung dengan Allah dengan doa-doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajipan kita semua ni. Jadi bab zikir-zikir yang sebagainya yang sehari dua hari ni duduk viral, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kesimpulan mudah, kembali kepada sunnah. Ada orang ketegak, bagi orang utara kata ketegak, dia tahu dah benda yang dia buat tu, dia ajar tu tak ada pun daripada sunnah, tapi dia nak buat juga, bahkan dia ambil kutip semua dalil-dalil untuk justify apa yang dia buat tu boleh dilakukan. Orang ni rugi, sangat-sangat rugi. Dan kita bimbang mereka ni ditutup hati, gelap hati mereka, tidak menerima panduan dan tidak menerima siraman wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, kita doa siang malam, biarlah kita ni walaupun tak banyak amal ibadat kita, tapi sedikit kita tahu ni yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ulang dan ulang walaupun sedikit, kerana cintanya kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, habislah buku kita. Ada soalan yang dia tanya? Berbangkit. Zikir hu. Dia orang ni tak dengar lagi ni zikir hu. Polemik zikir hu ni, polemik zikir hu ni, dia salah satu daripada buah yang terhasil daripada penyimpangan dari manhaj Nabi. Dan dia terhasil daripada orang yang merasakan amalan ibadat tu cukup sekadar ada alasan untuk dia buat. Padahal alasan yang dalam ibadat ni, alasan yang paling benar bukan asal ada dalam kitab. Ni asal ada dalam kitab, dia rasa boleh buat. Kalau tuan-tuan jumpa kitab orang Syiah macam mana? Kalau tuan-tuan jumpa kitab ajaran sesat macam mana? Tak boleh. Jangan asal ada dalam kitab. Jangan asal ustaz ajar. Dah, ustaz pun macam-macam juga.
Kita kena tahu bahawa dalam kategori ustaz ni macam-macam watak ada. Yang kita ni jangan ta'assub kepada seseorang individu. Kerana ustaz tu aja mesti kita buat tak. Yang kita kena ta'assub seorang je, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu. Takkanlah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum tak tahu. Takkanlah imam-imam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tak tahu. Kesemua mereka generasi ni tak ada yang duduk berzikir hu. Tiba-tiba mari orang akhir zaman ni dia kata boleh zikir hu. Dan dia cari dalil-dalil Quran untuk justify apa yang mereka buat. Sedangkan natijahnya kalau setelah mereka justify sekalipun, confirm mereka tak akan jumpa Nabi buat atau sahabat buat. Yang mereka boleh guna alasan logiknya cari gini, dia akan jumpa adanya kalimah ni dalam Quran. Jangan sekadar kalimah dalam Quran tu ada kita boleh buat tak. Fir'aun pun perkataan dalam Quran. Takkanlah kita nak sebut Fir'aun tak boleh. Yang kedua, bila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita memuji dia, orang yang paling faham tentang Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pujian terhadap Nabi ni, kita perhati Nabi tak puji saja-saja. Nabi ni bila dia puji, dia ada pujian bentuknya. Allah tu apa? Allah ni bagaimana? Maha suci Allah daripada kekurangan. Subhanallah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada je inti puji-pujian dan pengagungan terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mari seorang dia hu dengan alasan benda ni ada dalam kitab. Dan dengan alasan ini adalah zikir yang tinggi. Siapa kata tinggi? Tok Guru dia kata tinggi. Dengan alasan bahawa dia kata hu ni adalah lafaz yang universal. Semua agama pun baca zikir. Kita katakan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila semua agama tu buat hak tu, kita paling takut je. Pasal apa? Islam ni diwahyukan untuk berbeza dengan ajaran-ajaran selain Islam. Kerana Allah Azza wa Jalla laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kerana Allah Taala wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau tiba-tiba ada orang baca zikir, orang kafir zikir dia sama dengan zikir orang Islam, kita mesti hairan. Kenapa orang kafir tu boleh berzikir dengan zikir ni? Kita mesti hairan. Akhir sekali kita dapati bahawa mereka orang kafir tu berzikir dengan cara tu adalah kerana mereka berada dalam kesesatan. Kalau tiba-tiba orang Islam nak berzikir dengan zikir yang sama dengan mereka, berarti iblis sedang menipu mereka agar menyerupai satu ajaran yang sesat yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak tinggal bagi kita dalam bab zikir ni bukan hu je, bab lain pun. Kalau tiba-tiba orang mari kata ajar zikir-zikir hu ha hi kau hu ha ka kau ikutlah apa pun, kita tolak dulu lagi, kita tolak. Pasal apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ajar. Jangan terpedaya kerana manisnya mulut pembicara, kerana kedudukan mereka di sisi masyarakat, tiba-tiba kita nak ignore apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun apa yang sahih daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu zikir ni hu polemik ni, saya minta kepada tuan-tuan, jadilah para pejuang sunnah. Sebarkan zikir-zikir yang sahih. Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Amalan pagi dan petang kita baca zikir-zikir yang berfaedah, yang sudah pun digazetkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Jangan kita nak main-main. Akhir sekali orang yang main-main, kita bimbang amalan ni. Sebab kita bimbang, kenapa kita bimbang ahli bidah? Sebab kita kesian, bukan kita nak balah. Kesian kepada orang yang mana beramal tapi amalannya sia-sia. Sebab apa sia-sia? Sebab dia buat tidak mengikut petunjuk dan panduan dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setakat itulah perkongsian kita pada pagi ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik dari kelemahan saya. Cadangan buku ke depan nanti kita tengok dulu. Nanti kita akan bagi tahu
kepada pihak PQDM admin untuk kita sambungan baca buku apa. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada cadangan, tuan-tuan boleh letak di luar komen lah, cadangan-cadangan berkaitan dengan apa. Tapi zaman sekarang ni kalau tanya ustaz, memang kita penting dalam bab manhaj dan keimanan. Manhaj keimanan itu bersama dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah dalam keimanan kita kepada Allah dan juga Rasul. Baik. Itulah sekali lagi kita dapat kongsikan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.